Untuk nombor-nombor biasa ni biasanya dalam 300. 300 dan RM10 untuk JPJ punya proses lah. Total 310 untuk nombor biasa. Bukan nombor-nombor cantik, nombor kahwin ke, nombor-nombor 2 angka ke, itu kena. Assalamualaikum, apa khabar? Saya Zafar Inspira, SA Proton sejak lebih 10 tahun dulu. Jadi hari ini saya terpanggil untuk mengulas satu isu ataupun satu laporan daripada pemilik akaun Facebook yang bernama Cik Idrina yang melaporkan yang dia ditipu oleh scammer ni yang menyamar sebagai salesman Proton ataupun sales advisor, atau senang orang panggil salesman lah. Jadi dia ni ditipu sebanyak 73,500 macam report yang dalam Facebook dia lah yang diviralkan tu. Jadi sampai sekarang saya rasa dia masih belum mendapat refund lagi ataupun belum dapat lagi duit dia balik, dan scammer ni pun dah cabut lari. Jadi tujuan saya nak berkongsi ni, nombor satunya adalah untuk alert pada semua alert pada semua tentang apa proses yang sebenarnya jika kita membeli kereta. Tak semestinya kereta Proton lah, kereta Honda ke, Toyota ke, Prodoa ke, tak kira apa kereta pun. Jadi jangan berurusan hal-hal kewangan ni, tolong jangan berurusan dengan individu. Maksud saya tu, jangan bank in walau 1 sen pun ke dalam akaun personal. Tolong ingatlah ya. Sebab apa? Dalam urusan jual beli ni, yang sebetulnya, yang sebenarnya, yang sebaik-baiknya, kita membuat sebarang pembayaran, sama ada bayaran tempahan ataupun bayaran baki pembelian tu, terus ke akaun syarikat, syarikat pengedar yang sah untuk jenama yang tertentu lah. Kalau di Proton, minta nombor akaun bank Proton dan buat pembayaran ke akaun Proton. Sebab biasanya bila kita membayar terus ni, kita boleh mendapat bukti pembayaran tu melalui resit rasmi satu, dan juga ada transaction di dalam akaun statement akaun bank kita lah. Itu yang sekurang-kurangnya bukti yang kita ada untuk membuat tuntutan ataupun membuat laporan polis ke dan sebagainya lah. Jadi berbalik pada kisah Cik Idrina ni tadi, saya bagi secara ringkasnya, kalau boleh siapa-siapa yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe lah ya. Support saya sekilas, sebab saya akan memberi info-info yang transparent, yang telus berkenaan urusan jual beli kereta ni. Jadi bila subscribe dan tekan loceng tu, notifikasi tu, bila ada info-info baru yang saya nak sampaikan tu, jadi you guys boleh alert lah benda tu ya. Okey, berbalik pada kisah Cik Idrina ni tadi. Dia ni mula berurusan dengan scammer ni kerana dia percaya, sebab sebelum ni mungkin dalam tahun 2013 atau 14 macam tu, dia pernah membeli kereta Proton Previa baru dengan scammer ni, orang yang sama. Pada waktu tu scammer ni difahamkan masih bekerja sebagai SA Proton. Di cawangan mana saya tak pastilah. Jadi disebabkan urusan tu berjaya, jadi untuk kali kedua ni
semasa beliau nak buat tempahan X50, Proton X50 ini. Proton X50 waktu tu soft launching, tak silap saya 13 September lah. 13 September. Beliau ni berurusan dengan apa? Orang yang sama, dengan scammer ni tadi ni. Pada waktu tu sebenarnya scammer ni dah tak bekerja sebagai salesman lagi. Bukan SA Proton yang sah lah. Dia bergerak secara freelance, secara broker. Jadi hati-hatilah. Siapa-siapa nak berurusan dengan broker ataupun salesman tu, kalau boleh selidik dulu latar belakang, pastikan kebenaran sebelum memulakan apa-apa urusan. Jadi disebabkan percaya tadi ni, Cik Dina ni telah membayar duit booking sebanyak RM500 kepada scammer ni. Okey, disebabkan sudah membayar dan scammer ni pun terus nak membuat proses konon-kononnya, proses booking, proses loan dan sebagainya. Jadi bila tiba satu masa, selepas saya ingat 1 bulan macam ni lah, 1 bulan ataupun sebulan lebih macam tu, scammer ni meminta beliau, Puan Edina ni membayar, menyatakan loannya dah lulus dan minta dia membayar baki harga kereta dia tolak dengan pinjaman tu sebanyak RM73,000. Bermakna beliau buat loan tak banyak lah. Dia buat loan sikit saja dan dia perlu keluarkan deposit duit muka sebanyak RM73,000. Jadi yang menariknya di sini, dia minta Puan Edina ni membuat pembayaran RM73,000 ni ke akaun personal, akaun peribadi beliau, akaun peribadi scammer. Jadi di sinilah bermulanya titik hitam bagi pembeli ni tadi, Puan Edina. Setelah membuat beberapa transaksi pembayaran dan sejumlah RM73,000 telah dimasukkan ke akaun scammer ni tadi, dan beliau meminta scammer tadi mengeluarkan resit rasmi, dan bermulalah episod scammer ni mengelak sampailah dia blok dan menghilangkan diri. Jadi sampai sekarang difahamkan masih tak dapat lagi RM73,000 tu, campur lagi duit booking RM500 yang awalan dia bayar tu, dan Puan Edina akhirnya membuat laporan polis yang mengatakan dia ditipu. Jadi kalau dah sampai stage macam ini, saya berpendapat agak sukar untuk dia dapat balik dia punya duit RM73,500 tu. Jadi saya mohon lah ya kepada semua, mulai pada sekarang tolonglah pesan-pesanlah kepada kawan-kawan, saudara mara, kalau nak berurusan membeli kereta ni bukan satu melibatkan jumlah yang kecil, kan, jumlah yang besar. Jadi hati-hatilah jika berurusan dengan salesman. Pastikan sebarang pembayaran perlu dibayar terus ke akaun syarikat. Jangan sekali-kali bayar ke akaun individu. Bahaya macam ni. Jadi saya bagi tahulah proses sebenarnya, proses yang sebenar yang selamat untuk kita membuat tempahan dan membeli kereta, tak kira lah kereta Proton atau kereta apa saja sekalipun. Yang pertama sekali ni, kita sebaiknya tak perlu bayar apa-apa duit booking lah. Tak perlu bayar apa-apa duit booking. Cumanya kalau salesman tu biasanya dia akan minta kita dokumen pinjaman untuk buat loan di bank lah. Contoh-contoh tu yang biasa yang diperlukan bank tu macam IC tu depan belakang, lesen depan belakang, lesen mandu kan. Lepas tu payslip biasanya 3 bulan yang terkini lah.
Kalau kita gaji kita tu banyak bergantung pada overtime ke, allowance ke. Jadi bank perlukan sebanyak 6 bulan. 6 bulan untuk diambil average pendapatan kita selama 6 bulan tu, berapakah income kita selama setiap bulan, diambil purata. Jadi selain daripada tu, bank perlukan penyata KWSP untuk setahun yang terperinci punya, bukan yang summarize punya, bukan yang ringkasan tu, yang terperinci caruman setiap bulan. Dan juga penyata bank yang masuk gaji. Itu penting tu, sebab bank nak tengok pendapatan kita yang declare dalam payslip tu tally dengan tally yang apa yang masuk di dalam bank. Sebab ada juga yang sepanjang saya career saya ni, sepanjang saya jadi processing officer bank dulu selama 17 tahun, dan juga sebagai SA salesman kereta ni, salesman Proton ni selama lebih 10 tahun. Ada juga yang payslipnya tunjuk gaji bersih sekian, tetapi dalam penyata bank tak sama, amount yang lain masuk. Itu yang masalah sikit. Jadi kena minta kerjasama lah, minta kerjasama bagi pengguna. Jadi kita submit semua dokumen tu semua, bila lengkap submit pada salesman, dan salesman akan buat proses untuk permohonan pinjaman dulu. Okey. Biasanya dia akan masukkan ke bank yang mana yang bersesuaian lah. Jadi selepas contohnya bila loan tu dah lulus, dah keluar, kita panggil LOU, orang panggil LOU, pernah dengar kan? LOU tu stand for Letter of Undertaking, daripada bank kepada dealer Proton ke dealer Produa, tak kisah, LOU nama dia. Bila dah keluar LOU tu bermakna loan kita confirm dah lulus. Dia nyatakan dalam tu berapa jumlah pinjaman kita yang lulus, berapa interest rate, dan untuk selama berapa tahun, termasuk bayaran bulanan lah. Jadi bila dah confirm lulus tu, biasanya salesman akan bagi tahu customer tentang lulusan ni, dan dia minta pembeli ni tadi membayar duit booking. Duit booking ni kebiasaannya bukan jumlah yang besar lah. Kadang-kadang ada 100, ada 200, depend pada kereta. Kalau X50 dan X70 tu biasa dia punya duit booking tu 500. Ya. 500 ke 1000 lah, depends lah. Jadi berapa pun amountnya, sebaiknya biasanya salesman tu akan bagi nombor akaun company untuk kita bank inkan duit tu ke akaun company. Jangan sekali-kali masukkan ke akaun salesman ataupun akaun individu lain selain daripada syarikat kereta tu. Selepas dah lakukan transaction tu, print dia punya receipt tu dan bagi salinan kepada salesman lah, dan salesman akan keluarkan receipt rasmi daripada syarikat lah. Selepas daripada tu, salesman akan membuat request kereta daripada HQ lah, untuk request kereta yang pembeli minta lah. Contohnya model apa, warna apa yang dimahu, kita akan minta. Jadi dalam proses menunggu chassis di-allocate kepada pembeli ni tadi, kebiasaannya salesman akan mengaturkan untuk pembeli ni untuk sign agreement di bank lah, bank yang mana kelulusan tu dikeluarkan. Jadi kita bolehlah pergi ke bank yang mana yang diarahkan tu untuk sign dulu agreement. Kita sign ni bukan bermakna agreement kita dah jalan, tak. Agreement kita tak jalan, kita sign dulu siap-siap untuk melicinkan proses pembelian ni tadi sehingga daftar kita. Jadi selain daripada tu, dalam tempoh ni juga sekiranya kita pembeli ni tadi ada
mungkin nak beli nombor, ada nombor pilihan kan, bolehlah beli di JPJ, ataupun kalau nak minta sismen uruskan boleh juga. Tapi pembayaran untuk duit nombor ni tadi, kebiasaannya kena bayar dekat sismen lah kalau nak minta tolong sismen bayarkan. Untuk nombor-nombor biasa ni biasanya dalam 300 dan RM10 untuk JPJ punya proses lah. Total 310 untuk nombor biasa, bukan nombor-nombor cantik, nombor kahwin ke, nombor 2 angka ke, itu kena tender. Itu kena tender masuk JPJ e-bidding lah. Untuk yang MySikap ni harganya 310 total. Yang tu tak apa, itu bergantung pada kepercayaan. Kalau rasa tak percaya juga dengan assessment tu, boleh pergi sendiri ke JPJ dan buat pembelian lah di kaunter JPJ. Jumlah sama, jangan risau. Jadi proses selanjutnya, contoh chassis dah allocate. Okay? Bila chassis dah allocate, dah dapat chassis number tu, biasanya salesman akan bagi tahu customer chassis dah masuk. Jadi kena standby untuk membuat pembayaran full down payment. Full down payment ni contoh tadi contohlah harga kereta RM40,000 dan pinjaman kita lulus RM30,000. Bermakna kita kena bayar full down payment RM10,000. Jika kita dah membayar booking tadi, contoh 100, makna kita cuma bayar difference sajalah. Baki itu sebanyak RM9,900, bayar terus ke akaun syarikat. Akaun syarikat yang mula-mula kita bayar duit booking tadi tu, terus bayar ke akaun yang sama dan mintalah receipt daripada salesman. Jadi bila kita dah bayar, agreement pun dah sign, duit booking pun dah bayar, chassis number pun dah dapat, dan sekarang urusan daripada pihak syarikat untuk mendaftarkan kereta kita. Mengikut kalau ada beli nombor tadi, dengan daftar ikut nombor yang kita beli tadilah. Okey. Sampai setakat tu, bila kereta sampai, salesman akan siapkan kereta, buat nombor plate, basuh kereta, siapkan kereta lah, pendek kereta. Dan selepas itu salesman akan call customer, buat appointment bila waktu yang sesuai untuk customer ni datang untuk buat serahan kereta. Itulah cara yang selamat sebenarnya. Jangan sewenang-wenangnya atas dasar percaya. Yang biasa kena ni atas dasar percaya lah ni. Atas dasar percaya, janganlah sewenang-wenangnya membuat pembayaran ke akaun individu. Itu saja. Apa yang saya nak sampaikan sekarang, yang paling penting, selamatkan diri sendiri, selamatkan duit tu. Bayarlah ke akaun company. Jadi sekian saja. Saya harap anda dapat info dan tips macam mana nak berurusan dengan syarikat jualan kereta lah. Kalau anda berminat untuk membeli model-model Proton, boleh hubungi saya di nombor di bawah ni. Boleh kontak saya, WhatsApp, boleh lah. Kalau nak just nak bertanya-tanya pun boleh. Kita bertanya-tanya dulu, dapatkan quotation daripada saya dan saya akan buatkan quotation lah. Jika setuju, baru boleh submit dokumen dan kita buat loan dulu. Jadi jangan lupa subscribe ke channel saya dan tekan butang loceng tu untuk dapatkan notifikasi. So sekian saja, semoga berjumpa ke video-video yang akan datang. Assalamualaikum, jaga diri, kita jaga kita, dan semoga semuanya selamat. Kita belum menang lagi, ya. Duduk di rumah. Assalamualaikum, jumpa lagi.